jelas okey. So saya percaya yang kamu semua ni adalah person yang akan submit report yang akan buat report, betul? Puan. Okay. So saya percayalah you all semua ni yang akan submit report lah, okay, dekat dalam laporan ni. Okay, so pertama sekali, okay, saya nak kamu, sekejap ramai yang nak masuk ni. Okay, pertama sekali, okay, ni adalah tajuk dia lah, laporan sulam, bla 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 semua ni lah, okay, tu tak ada apalah, kamu just baca je lah. Okay, lepas tu kod khusus, okay, ni saya dah stickkan dekat setiap kod kelas masing-masing, okay, you tak payah buat pilihan apa-apa, terus stick je. Okay, dekat HPD, ni saya buka HPD 239 lah kan, okay. So kamu terus stick dan juga kumpulan kelas saya dah siap-siap dah isi. Okay, so setiap group berbeza-beza, so saya dah bagi link yang berbeza-beza untuk semua kelas tu. Okay, so kamu tak payahlah, tak ada option, terus stick je lah. Okay, nama penuh. Okay. Okay, nama penuh. Okay, ini adalah nama penuh ketua kumpulan ataupun saya buat macam ni lah. Saya share. Okay. Okay, so tadi kod khusus, okay, kamu tak ada option, kamu terus tick sajalah. Okay, tick. Okay, lepas tu kumpulan kelas, okay, terus tick. Okay, so nama penuh. Okay, so ketua kumpulan atau pewakil lah. Okay, katalah grup 1. Okay, bagi kelas HPD 239. Grup 1, okay, isilah wakil ataupun ketua kumpulan tersebut. Okay, nanti kamu isilah. Okay, lepas tu, okay. Lepas tu nombor kad pelajar. Okay, ni isi nombor saja. Apa-apalah kan. Okay, ni nombor kad pelajar kamu. Okay, nama penuh jurulatih. Okay. Kamu kena tahulah, okay, nama penuh jurulatih kamu, okay, dan pastikan tak salah ejaan. Sebab saya tengok laporan semalam yang dihantar, ada yang salah ejaan nama jurulatih dan juga ada yang nama jurulatih tu pendek je. Okay, so saya return balik. Okay, so pastikan kamu kenal jurulatih kamu, namanya sekali dan juga ejaan mestilah betul. Faham? Okey, lepas tu kumpulan. Okey, lepas tu kumpulan program. Okey, ini adalah sebab siapa yang mengisi ni. Okey, siapa yang mengisi ni, okey, katalah ni ketua kumpulan lah contohnya. Okey, so dia ketua kumpulan yang mana? Okey, ataupun wakil kumpulan lah, katalah dia grup 2. Okey, untuk program tersebut lah, untuk projek tu, okey. So ada sampai 10 grup. So kamu pilih, kamu ni dalam grup yang keberapa. Okey. Lepas tu bilangan ahli kumpulan. Okey, kumpulan kamu tu ada berapa orang ahli? Okey, katalah grup 2. Okey, ada 7 orang ahli. Okey, type 7 je. Okey, ini semua letak nombor jangan letak 7 orang. Okey, 7 ahli. Okey, tak. Sebab saya straight to the point, letak nombor sahaja. Okey, katalah grup 2, okey, bilangan ahli kumpulan ada 7. Okey, so 7 lah kamu isi. Okey, lepas tu nama program. Okey, nama program ni ramai yang salah. Okey, isi. Okey, saya reject dekat jurulatih kamu. Nama program ni adalah tajuk program seperti mana yang ada di dalam kelulusan kertas kerja. Okey, faham ya? Katalah kelulusan kertas kerja. Sekejap saya tunjuk.
Okey, seperti mana dalam kelulusan kertas kerja lah. Okey, macam ni kan. Okey, kelulusan kertas kerja. Okey, so saya percaya kamu pun dah dapat lah daripada jurulatih kamu. Okey, contohnya HBU 131. Okey, so dia punya program dia dalam kertas kerja bertajuk Bengkel Tempur Tanpa Senjata. So kamu letaklah Bengkel Tempur Tanpa Senjata. So kamu jangan letak tajuk yang lain. Okey, so kena tengok pada paperwork kamu. Okey, ni kata Bengkel Tempur Tanpa Senjata. Okey, so kamu kena refer pada kelulusan kertas kerja. Okey, so apa yang tajuk dalam tu, itulah dia. Sebab kamu yang pilih tajuk tu. Okey, bukannya saya kan. So kamu yang pilih tajuk tu. Lepas tu bila dalam laporan nama program, kamu letak tajuk program yang lain. Okey, contohnya macam semalam saya perasan yang saya ingat kaunselir rakan sebaya. Okey, you buat apa? Thrivelessness. Apa tajuknya? Try for Life Wellness. Try for Life Wellness. Ada yang buat tajuk lain. Okey, sedangkan dalam kertas kerja Try for Life Wellness. Okey, tapi ada yang buat tajuk lain. Okey, so saya pun dah return balik lah. Okey, laporan tersebut. Okey, so mesti yang tertera. Okey, yang seperti yang ada dalam kertas kerja tu. Okey, surat kelulusan tu. Okey, lepas tu tarikh program. Okey, tarikh program ni make sure janganlah dekat hari tu kamu letak bulan kan, dekat bulan tu kamu letak tarikh. Okey, sebab semalam ada beberapa kelas yang salah. Okey, letak betul-betul sebab ada yang Google kamu tu dia terbalik kan. Okey, macam saya Google saya ni betul. Okey, sebab saya setting betul. Okey, so masa kamu isi tu tolong pastikan tarikh, bulan dan tahun. Okey, bukannya bulan, tarikh dan tahun. Okey, so itu bila saya tengok tu dia jadi terbalik. Okey, bulan jadi tarikh, tarikh jadi bulan. Okey, so please tengoklah kan kat sini. Okey, katalah minggu lepas katalah 16 Jun. Okey, so kamu inilah pilih yang betul. Okey, masa mula program. Okey, ni masa mula program tu lah. Okey, kamu start program pukul apa? Katalah pukul 8 malam. Okey, kalau 8 malam 20.00. Okey, ataupun 8 malam. Tengok kepada AM dan PM. Ada yang letak masa program 8 pagi. Masa tamat program dekat sini dia masa mula program 8 pagi. 8 malam. Okey, lepas tu dia masa tamat program tu dia letak 10 pagi, 10 AM. Okey, so takkanlah 12 jam kamu punya program kan. So make sure tengok betul-betul AM dan PM. Okey, kalau nak save, kalau nak lebih selamat, letaklah masa tu ikut sistem 24 jam. Okey, kalau kata pukul 8 malam 20.00. Okey, kalau kata pukul 8 pagi 08.00. Okay, so kalau ada yang Google kamu ada AM, PM, so make sure clarify. Especially ada yang letak masa macam ni. Masa mula program 8 pagi, dah betul 8 AM. Masa tamat program dia buat 12 AM. Tahu tak 12 AM tu bila? 12 tengah malam tau. So kalau 12 tengah hari dia mestilah PM. 12.00 PM. Okay, so jangan salah. Ada yang letak 8 AM sampailah 1 AM. Saya tahu tu typo sebenarnya habis 1 petang. Okay, tapi kita tengoklah sebab kami tengok laporan tu, tengok masa tu dia dah macam tak logik lah kan. Okay, so tolong letak masa dengan betul. Okay. So saya ni letak masa 24 jam lah kan. Okay, so kalau nak letak masa ni letaklah kalau kamu ada yang sebab ada certain you punya Google ada yang
tak boleh letak 24 jam. Ada, tengok setting kamu lah kan. Kalau ada AM, PM, okay, make sure AM, PM tu betul. Okay, especially yang melibatkan yang 12 tengah hari. Okay, 12 tengah hari tu 12 PM, bukan 12 AM. Okay, so be careful dengan masa lah, okay, yang kamu isi. Okay, lokasi program, okay, ini ada option lah 2 je pun, okay, so atas talian lah, okay, so tak ada yang bersemuka pun, okay, so pilih atas talian. Okay, bilangan aktiviti modul ni adalah berapakah jumlah aktiviti yang kamu kendalikan semasa program. Okay, contohnya mula-mula kamu buat apa, sesi perkongsian ilmu, okay, dah satu aktiviti. Okay, lepas tu kamu ada buat group discussion, okay, dengan kamu punya rakan kerjasama tu lah kan, okay, dah 2. Lepas tu kamu dalam tu pula kamu ada buat aktiviti quiz, katalah buat Kahoot kan, okay, itu dah 3 aktiviti. Okay, lepas tu ada pula aktiviti yang keempat, katalah soal jawab kan, okay, dah 4 aktiviti. Okay, so masukkan jumlah bilangan aktiviti ataupun modul yang kamu dah kendalikan di dalam program kamu tu lah, okay, sepanjang ia berlangsung. Okay, kamu kena kira lah berapa, ikut tentatif program kamu dalam kertas kerja tu, okay, berapakah aktiviti modul. So mestilah kena sama dengan hari kejadian tu lah kan. Okay, so kalau ada 4 aktiviti, so kamu letak 4. Okay, so bilangan peserta komuniti ni, okay, ini pun ada masalah lah yang berlaku. Okay, ada yang pelajar dia submit yang sampai saya kena reject balik lah kan. Okay, bilangan peserta ni, okay, kamu kena tengok dekat sepanjang program kamu tu, dekat atas talian tu, katalah kamu guna Google Meet. Okay, katalah Google Meet tu audience cuma ada 20 orang. Okay, audience ada dalam tu total 20 orang Okay, kamu jangan letak 20 sebab tak boleh kira sekali dengan kamu sebagai penganjur. Okay, penganjur bukan peserta penganjur is penganjur lah kan. Okay, so kamu kena katalah kamu satu grup ada 7 orang kan. Okay, 20 orang yang ada dalam Google Meet tu, okay, actually ada dalam Google Meet tu, tolakkan dengan 7, jadilah 13 orang peserta sahaja yang ada. Okay, faham setakat ni? Faham? Faham. Okay, so, kalau ada soalan boleh terus tanyalah. Alright, so katalah kamu punya ada yang buat dalam bentuk Zoom. Okay, Zoom, katalah saya tengok ada yang Zoom tu ada yang sampai 50 orang. Okay, saya tengok dekat jumlah tu lah kan, 50 orang. Okay, so 50 orang, katalah grup kamu tu satu grup ada 5 orang. Okay, 50 tolaklah 5. So balance tu, 45 tu itulah jumlah peserta ataupun komuniti yang sebenarnya. Okay, ada yang letak, saya tengok dekat dalam print screen Google Meet tu, tak sampai pun 30 orang, tapi dia letak bilangan peserta 360 orang. Saya tak tahu celah mana dia pergi letaknya dekat situ. Okay, so please tallykan dengan dengan jumlah sebenar. Okay, semasa program tersebut. Okay, jangan main simply letak berapa jumlah peserta komuniti semua tu lah, sebab benda tu saya akan memang saya check. Okay, katalah ada 20 orang. Okay, selepas dia tolak dengan you all lah sebagai urus setia. Okay, kategori community. So there is a few options lah. Okay, dekat sini ada orang awam, IPT, warga sekolah, masyarakat kampung, industri swasta, agensi kerajaan, NGO, GLC, Felda. So you kena relatekan balik rakan kerjasama kamu tu adalah daripada mana. Kalau daripada sekolah kan, so warga sekolah lah. Okay, kalau kata daripada pejabat pendidikan, pejabat pertanian daerah Segamat, okay, macam yang Kemusa buat lah baru ni kan. Okay, itu termasuk dalam, itu dikira sebagai agensi kerajaan. Okay, katalah buat dengan masyarakat Felda. Okay, katalah Felda Medoy. Okay,
So pilihlah Felda. Okay. Ada semalam saya tengok collaborate dengan sekolah. Kan, sekolah sekian-sekian. Okay. Tapi dia pilih orang awam. I don't know why. Okay. Kalau kamu tak sure kan, okay, kalau kamu tak pasti, check dengan jurulatih. Okay, sama-sama buatlah dengan jurulatih. Kan minta jurulatih check. Okay, jangan buat sendiri. Okay. Sebab kadang-kadang kategori komuniti ni ialah bukannya semuanya boleh faham sepenuhnya lah kan. So ada yang macam confused kan. Keliru dan sebagainya lah. Okay. So please double check lah. Okay. Kalau ada yang buat dengan IPTA, IPTS mana-mana kan. Okay. Itu termasuk dalam IPT. Okay. Kalau yang buat dengan ada saya macam English debate kan, dia buat dengan youth apa tah club kan. Okay, so itu masuk dekat NGO. Okay, so kena pandai kena pandai categorize kan. Okay, rakan kerja kolaborasi kamu tu daripada kategori yang mana. Okay, janganlah kata you collaborate dengan sekolah. Okay, tapi you tik orang awam. Ada pula yang tik agensi kerajaan. Okay, so please clear kan you punya collaboration ni daripada kategori yang mana. Okay, lepas tu rakan kerjasama. Okay, rakan kerjasama ni adalah you collaborate dengan siapa lah kan. Okay, based on surat-surat kolaborasi yang telah saya buat. Okay, secara officialnya, okay, yang kamu kena hantar dekat sekolah-sekolah ke agensi whoever lah kan, okay, yang berkaitan, okay, base kepada dalam paperwork ni lah kan. Okay, kalau kata rakan kerja, ada yang semalam saya tengok dia letak dash je macam tak tahu ke collaborate dengan siapa. Okay, padahal dia tik warga sekolah. Okay, tapi rakan kerjasama tak ada. Mesti ada. Sebab semua you all ni mesti akan ada collaboration kerjasama. Okay, mesti akan ada rakan kerjasama. So you kenalah take note lah dekat benda ni kan. Okay, so kena take note dengan jurulatih. Okay, kena fahamkan betul-betul lah. Rakan kerjasama ni mesti ada, tak boleh tak ada. Sebab you dah buat kan dengan warga sekolah, dengan IPT, dengan agensi kerajaan. So itu semua adalah collaboration lah tu sebenarnya. Dan saya pun dah buatkan untuk jurulatih surat-surat untuk dihantar ke sekolah-sekolah, ke pejabat pendidikan lah sebagainya semua tu. Okay, sebab mereka perlukan official. Okay, untuk official letter untuk kita bekerjasama dengan mereka. Okay, so bila katalah you collaborate dengan warga sekolah, so mention lah sekolah apa. Katalah sekolah tinggi Segamat. Okay, Johor. Okay, so mention kan nama sekolah dan juga daerah mana dan negeri mana. Okay, ini ada yang rakan kerjasama dia letak nama pengetua sekolah, nama pengetua dan nama sekolah. Nama pengetua tu tak payah. Okay, nak tahu kan dia tu daripada mana je. Kalau kata ada yang buat Universiti UiTM Cawangan Sarawak kan. So mention UiTM Cawangan Sarawak. Okay, ada yang mention pelajar semester 1 UiTM Cawangan Sarawak. Kampus Samarahat. Okay, itu boleh. Tapi jangan letak, jangan nyatakan nama individu tersebut. Okay, katalah dia letak nama pengetua puan apa tah bla bla bla. Okay, sekolah sekian. Okay, tak perlu. Okay, jangan buat macam tu. Okay. Kalau kata sekolah tinggi Segamat, okay, boleh tambah dekat sini. Okay, pelajar tingkatan 5. Okay. Sekolah tinggi Segamat Johor. Okay. Macam tu je. Okay, so kalau general, okay, semua tingkatan ada. Okay, so letaklah sekolah tinggi Segamat Johor. Okay. So macam tu saja. So jangan complicated sangatlah. Okay. Lepas tu kos keseluruhan program projek. Okay, so saya dah mention jika tiada isikan kosong je lah.
nombor kosong. Okey, ini ramai yang buat salah. Okey, apa yang dikatakan kos keseluruhan program? Okey, kos ni adalah diisytiharkan jika ada minta peruntukan daripada UiTM. Maksudnya dalam paperwork yang kamu hantar dekat unit core hari tu, okay, kamu ada letakkan bajet nak pohon berapa dan bajet tu mendapat kelulusan. Okey, itu baru kamu letakkan figure. Berapa kelulusan bajet, berapa bajet yang telah diluluskan di dalam kertas kerja. Okey, jika tiada peruntukan bajet yang dipohon dalam kertas kerja, letakkan kosong sahaja. Okey, nampak letakkan kosong sahaja. Sebab yang itu adalah untuk kos yang ada mohon dalam kertas kerja. Okey, so mohon dekat dalam kertas kerja, lepas tu bajet tu diluluskan sekian-sekian amount. Okey, so barulah kamu letakkan dekat ruangan ini. Okey, kos keseluruhan program. Okey, kalau tak ada permohonan bajet dalam kertas kerja, letakkan kosong sahaja. Okey, so yang ini yang bawah tu pula, okey, kos RM tajaan selain dari UiTM jika ada. Okey, ini adalah ini adalah kos sendirilah, maksudnya daripada peruntukan kamu sendiri ataupun ada minta sponsor mana-mana. Okey, ini saya tengok ada beberapa kelas, okey, yang ada menggunakan wang sendiri, okey, ataupun yang ada dapat sponsor. Okey, dekat sinilah yang kamu kena tulis kosnya. Okey, katalah kos yang kamu peruntukkan sendiri tu, okay, dalam kumpulan tu 360. Okey, maksudnya 360 je lah kan. Okey, isikan 360. Okey, dan ada ni lah titik kosong-kosong. Okey, jangan letak nombor depan saja kan. Okey, so itu adalah kos tajaan sendiri. Okey, maksudnya selain daripada UiTM lah. Maksudnya kamu tak minta bajet daripada UiTM. Okey, ini orang kata sendiri punya, tak kisahlah daripada sponsor ke daripada poket, keluar daripada poket kamu, whatever lah. So semua tu, okey tak, asalkan yang tiada kena-mengena dengan dengan bajet UiTM dan kamu letak dekat situ. Okey, faham Okey, so jangan letak dekat kos keseluruhan program. Okey, so kos keseluruhan program itu adalah untuk peruntukan yang dipohon dalam kertas kerja sahaja. Okey, kalau tak ada, means letak kosong. Okey, so lepas tu kaedah kesinambungan program atau projek. Okey, kaedah kesinambungan. Okey, saya rasa semua sulam semester ini tak ada continuous. Okey, faham tak one off dan continuous? Faham tak? Faham. Faham Tapi adalah pelajar daripada kelas ini, saya rasa dia tak faham kot, dia pergi letaknya continuous. Saya minta pelajar tu ubah, saya bagi tahu dengan jurulatih ni, minta pelajar tu ubah, dia dah tukar, tapi dia tukar yang lain, yang itu dia staykan kepada continuous. Ingat kaedah kesinambungan ni, kalau one off program, maksudnya sekali tu je lah. So akan datang ada program baru yang lain. Okey, kalau continuous ataupun lanjutan program ataupun projek, dia projek yang kamu buat hari ni dia akan berterusan, okey, sampailah akan datang. Cuma ditambah baik saja. Itu dia panggil program berterusan, lanjutan. Okey, so macam semestinya saya percaya you all tak ada projek continuous. Okey, projek you all hanya cuma sekali saja, habis sampai situ. Maksudnya tak ada lagi lah sambungan-sambungan untuk sem-sem akan datang. Tak ada. Okey, so pilih one off. Okey. Lepas tu, okey, impak program atau projek. Maksudnya perubahan kata ini ramai yang salah. Okey, yang salah setakat yang dah dihantar lah kepada dalam Google Form ni yang saya cek, ramai yang salah. Okey, impak program ni, okey, kalau you tengok dalam kurungan tu perubahan ketara. Okey, maksudnya adalah, okey, setelah kamu conduct program tersebut, apakah yang you rasa
apakah impak yang kamu rasa memberi makna ataupun perubahan dalam kumpulan kamu? Okay, contohlah buat Try for Life Wellness lah. Okay, ni sudah dah program ni kan. Okay, so impak dia apa? Okay, kepada kamu dan juga kepada collaborate tu lah, rakan kerjasama tu. Okay, mungkin okay, saya ni secara rawak je lah okay. Kami dapat belajar, kami mendapat keyakinan penuh. Okay, kami mendapat keyakinan dalam mengendalikan program ini dengan baik sekali. Okay, kami dapat berkomunikasi dengan cemerlang. Okay, dapat mendidik peserta-peserta ataupun membantu peserta-peserta pelajar-pelajar sekolah ini bagaimana nak mengendalikan kesihatan mental. Contoh, okey, huraikanlah lagi kan, 2-3 baris. Ini ada yang pendek. Tiba-tiba kata perubahan ketara. Apa yang ketaranya? Okey, tiba-tiba ada jawab 4-5 patah je. So you kena elaborate sikit. Okey, ni impak impak ni tak sama sebab semalam saya tengok ada yang dia nyata, ya ada yang dia buat huraian tu lebih kepada komen. Okey, tak sama impak dengan komen dia tak sama. Komen tu maksudnya komen tu macam dia kata pelajar suka dengan program ni. Seronok lah, tak. Itu bukan impak. Okey, so itu adalah komen. Okay, yang selalu kita tengok kalau kita isi bola tu ada cadangan /komen tu kan, tu lain. Okay, ini adalah impak. Impak program tu terhadap kamu sebagai penganjur dan juga sebagai penganjur, facilitator dan urus setia dan juga kepada rakan kerjasama tu. Okay, tak kisahlah pelajar ke, mahasiswa ke, okay, ataupun siapa-siapalah, okay, rakan kerjasama kamu tu lah kan, okay, impaknya, okay. Tapi ada yang buat impak tu bagus malam, okay, saya tengok kelas mana, kelas konseling rasanya, so dia punya huraian dia tu banyak lah, ada 1, 2, 3 kan, so dia ceritalah, okay, impak tu lebih kepada impak yang kepada kumpulan dia dan juga kepada peserta, okay, maksudnya kesan tu lah, apa perbezaannya, okay, sebelum dan selepas. Sebelum dan selepas program tu lah, okay? Macam tu. You jangan huraikan impak tu yang tak relevan, okay? Faham ya? Ada soalan tentang impak ni? Faham Puan. Okay, faham ya? Seorang je lah yang faham. Okay, lain tu klik-klik. Okay. Lepas tu kita pergi kepada kaedah pelaksanaan program sulam. Okay, there is few options dekat sini. Okay, so mestilah ada klinik, bengkel, TOT, webinar, lain-lain. Okay, tapi kan semalam ada satu kelas tu, okay, dia punya program tu lebih kepada webinar. Kan, okay, tapi dia pergi take nilai lain. Okay, so you kena clarify. Kalau tak sure, tanya jurulatih. Sebenarnya kaedah pelaksanaan program ni macam mana? Bengkel, klinik, TOT, webinar. Okay. Lain-lain ni, saya letak lain-lain ni bukannya apa. Sebab kalau selain daripada kamu buat klinik, bengkel, TOT, webinar lah. Tapi sebenarnya bila saya tengok you all punya paper ni, tak ada pun yang lain-lain daripada yang 4 di atas tu. Okay. Semuanya dah dispesifikkan. Okay. Cuma bila ada yang... Sekejap
Okay, so kaedah pelaksanaan ni kena tengok betul-betul. Okay, program kamu tu dalam bentuk apa? Klinik, bengkel. Okay, kalau macam ya bengkel tempur tanpa senjata tu dah sasar lah bengkel kan. Okay, so pilih lah bengkel kan. Okay, so kalau macam Try for Life Wellness ni dalam bentuk apa? Webinar lah dia kan. Okay. Okay, so saya tak rasalah ada yang lain-lain lah dekat situ kan. Okay. Alright, okay. Lepas tu gambar program, okay. So ada 1, 2, 3. Lepas tu ada lampiran surat kelulusan. Okay, so ada 3 gambar program yang kamu kena add dekat dalam laporan ni. Okay, gambar program ni bukannya gambar kamu tengah ada yang letak poster program. Okey, lepas tu ada yang letak gambar pelajar-pelajar sedang sibuk. Okey, buat persiapan nak kendalikan program. Tak, bukan itu. Ini adalah gambar print screen semasa program sedang berjalan. Di awal, di tengah-tengah dan di hujung. Okey, print screen. Okey, dalam print screen tu yalah print screen Google Meet kamu ke, Zoom ke, Webex ke kan. Okey. So dalam print screen tu adalah tarikh dan masa. Lepas tu adalah dia punya mesti akan ada print screen sekali yang jumlah participant kan dekat dalam tu kan. Okey, dia akan sekali harung dekat situ lah. Okey, bukan letak poster, bukan letak gambar persiapan. Okey, kamu semua tengah buat itu buat ini. Okey, mahu pun ada letak paperwork dekat situ. Okey, salah Okey, sebab tu saya return balik dekat jurulatih kamu. So, ketiga-tiga gambar ni adalah gambar yang gambar print screen. Okey, daripada program atas talian kamu. Okey. Di awal, di tengah dan juga di hujung. Okey. So macam ada semalam adalah beberapa kelas yang buat bagus lah. Okey, di awal, di tengah, okey, dan di hujung. Okey. So tapi ramai jugalah okey yang salah. Okey. 1, 2, 3. Okey. So make sure print screen lah. Adalah print screennya kan. Okey. Last kali lampiran surat kelulusan. Kertas kerja program mengikut format PDF. Okey. Yang tadi ketiga gambar program ni dalam bentuk image okey. Yang ini lampiran surat kelulusan kertas kerja program. Ini ramai salah. Okey. Ada yang attach surat kelulusan sahaja. Okey, yang ini. Mungkin tak nampak kot. Okey, yang ini. Okey. Dia tak lampirkan sekali dengan kertas kerja. Okey. Ada kelas yang lampirkan kertas kerja saja tapi tak lampirkan surat kelulusan. Okey. Ini yang you kena check betul-betul. Okey. Yang saya nak adalah surat kelulusan. Okey, surat kelulusan yang ni lah. Okey, surat kelulusan yang ada tanda tangan Timbalan Rektor HCP dan juga penolong pendaftarkannya HCP. Dan juga, okey, kertas kerja kamu. Okey, so maksudnya kelulusan kertas kerja dengan surat kelulusan ni semua saya dah bagi pada jurulatih-jurulatih kamu. So kamu minta aje dekat mereka. Okay. Lepas tu kamu scan. Bukan kamu snap gambar. Lepas tu terus je attach file dekat dalam laporan. Tak ada jangan buat kerja messy. Saya nak dalam bentuk scan. Okay. Sebab ini laporan bukan laporan sekolah rendah. Tak. Okay. Ni laporan official. Okay. So saya dah return semua. Dan lepas tu, okay. Attachment dokumen tu mesti dalam bentuk PDF dan berscan. Okay. So scan lah. Okay. So kalau rasa tak ada scanner dekat rumah ke dekat college kan. Okay. Bolehlah datang dekat Unico ni. Okay. Minta bantuan staff-staff Unico ni untuk scan. So kita boleh bantu. Tak ada masalah. Kan. Okay. Cuma nanti bagi tahulah dia minta tolong scan kan kamu punya surat kelulusan dan kertas kerja. Okey. Ini
ada yang ini ramailah, okey, yang main snap gambar, okey, guna phone. Okey, lepas tu lampirkan. Tak nak macam tu, tak mau mesi-mesi macam tu. Okey, mestilah mengikut format PDF daripada scanner. Okey, dan mestilah lengkap ada surat kelulusan dan juga kertas kerja. Okey, lepas tu kamu boleh pilihlah send me a copy of my responses, lepas tu submit. Okey, so bila laporan ni, okey, nak di-edit semula, nak dibetulkan. Okey, bila ada laporan ni adalah yang salah-salah yang kamu kena betulkan. Jangan sekali-kali submit laporan yang baru. Semalam ada few classes, okey, few pelajar yang dia submit laporan tersebut 2 kali. Okey, sebab saya dah beritahu dengan Julati, edit sahaja daripada form yang asal yang dia dah hantar sebelum tu, edit. Sebab hanya limit 1 orang sahaja yang boleh hantar. Okey, so bila satu ada yang hantar sampai 2 kali, so saya tahulah dia hantar, dia guna email yang berlainan. Tak nak. Okey, that is why, okey, tolong pilih send me a copy of my responses. So you akan dapat kopi ni daripada email, ke dalam email kamu, dan jangan buat email tersebut sebab itu bila-bila kamu boleh edit. Okey? So kena edit daripada form kamu yang asal. Alright. Ada soalan nak tanya? Tak ada puan. Ada soalan Puan. Okey, ada soalan apa? Tak ada pun, tak ada. Tiada pun. Faham ya? Faham. Pengurusan kewangan ada? Pengurusan kewangan ada? Ya, saya. Okey. So tolong pastikan tiada lagi kesalahan yang berulang-ulang selepas di return laporannya. Boleh? Baik Puan. Baik. Okey. So ada apa lagi? Soalan? Ada apa-apa? Tak ada soalan Puan. Okey. So saya harap yang dah hantar sebelum ini, ataupun yang baru hantar pagi tadi tapi saya tak tengok lah. Saya tak check lagi sebab saya nak buat taklimat ni dulu kan. Tolong pergi dekat laporan, dekat form asal kamu tu, dan betulkan baliklah mana yang salah. Sebab deadline 28 Jun sebelum pukul 5 petang. So itu yang kamu kena hantar lah. Itu adalah deadline yang kamu kena hantar. So tolong buka balik kamu punya form tu dan tengok apa lagi kesilapan yang ada. So tak nak lagi ada mistake yang sama. Dah hantar dah submit, dah resubmit 2-3 kali masih lagi silap. So kalau tak faham, boleh tanya pada Julati. Sebab saya rasa laporan ni taklah sangat mudah je pun. Tetapi itulah ada yang maybe little bit of confusion dekat situ. So that's why saya nak explain pada kamu semua apa yang sebetulnya kamu perlu buat. Especially ada beberapa point yang tadi saya bold kan, macam impact program ni kan. So ini jangan malas berfikirlah impact program ni kan. So kamu kena discuss dalam group sebenarnya, jangan fikir sorang-sorang. Discuss dalam group apa impact program yang kamu dah lalui lah. Perubahan apa yang kamu dah lalui lah kan. So yang gambar, lampiran surat, make sure betul. So lepas tu kaedah pelaksanaan ni, check baik-baik. Ni ada letak lain-lain. Kos ni pula, so sebab kos keseluruhan program ni tolong letak kosong. Sebab you tak ada permohonan bajet, yang dipohon dalam kertas kerja. Mention kosong. Kalau ada yang keluar daripada poket sendiri, ataupun ada minta sumbangan mana-mana, so isi dekat kolom kos tajaan selain dari UiTM.
Lepas tu rakan kerjasama kolaborasi, okey, tolong mentionkan, okey, rakan kerjasama, okey, daerah mana dan juga negeri mana. So bukan semua tempat lah saya tahu ni dekat negeri mana, daerah mana kan, okey. Tapi jangan letak dekat depan tu nama pengetua, nama kaunselor, so tak perlu. Okey, kita bukan bekerjasama secara personally dengan pengetua tu, kita bekerjasama dengan sekolah tu, okey. So isilah okey dengan sebetulnya. Puan, maafkan saya. Saya nak bertanya, boleh tak Puan tolong terangkan semula yang bahagian kumpulan program dengan bilangan ahli kumpulan tu? Okey, sekejap. Okey, kumpulan projek tu adalah kumpulan program kamu. Kamu ni kelas mana, Muhammad Haris? Saya Core Bomber. Bomber. Okey, kamu grup mana? Kamu grup berapa? 3A. 3A. A tu apa? Kelas 3A. Bukan. Kamu grup sulam kamu ni grup berapa? Saya MT. Kira MT. Kamu buat sulam ke tak? Buat. Buat. Okey, so dalam bomber, dalam sulam kamu kan dia kan dah dipecahkan kepada beberapa kumpulan. Okey, kamu grup betul. mana? Saya tak ada dalam mana-mana grup tu. Kenapa tak ada dalam mana-mana grup? So macam mana kamu buat sulam? Sebab macam ni, dalam kami punya carta organisasi bomber, kami ada majlis tertinggi dan juga grup modul. Grup modul tu yang akan handle macam sulam tu. Bukan, maksudnya grup modul tu yang akan present pasal sulam tu. So kamu buat apa? Kami MT ada macam tugas-tugas kami sendirilah. Macam untuk multimedia, macam tu. Multimedia, dia sediakan slide and then macam tu lah. Untuk ahli jawatan kuasa yang tertinggi punya tu. Sebenarnya tak boleh buat macam tu. Kalau ikutkan kamu tak ada markah tak, Muhammad Haris? Sebab sulam secara atas talian semua kena participate dalam sulam. Maksudnya semua kena speak out. Itu namanya kamu ada communication dengan masyarakat luar. So kalau kamu berada di belakang tabir, bermakna kamu tak ada kaitan dengan kamu tidak berkait dengan program sulam. Muhammad Haris? Ya, saya. Faham tak maksud saya? Faham. So macam mana? Sebab saya dah taklimatkan kepada semua jurulatih sebelum ini bahawa sulam secara online semua pelajar mestilah dibahagikan dalam grup. Tak kisahlah, memang dalam organisasi tu ada yang ketua projek bla bla, tetapi ketua projek ke SU ke apa, mesti dia akan masukkan sekali dalam grup sulam tersebut dan dia tak boleh keluar daripada grup sulam. So grup sulam tu itulah yang akan participate, berkomunikasi dengan masyarakat luar. Bukannya akan ada yang buat multimedia lah, persiapan-persiapan lain yang di belakang tabir. Belakang tabir tu kita tak ambil markah. Yang ambil markahnya adalah participation kamu dalam grup sulam itu. So at this moment, disebabkan perkara ini, so you are supposed not to get markah 20% tau Muhammad Haris. Sebab 20% tu adalah hari kejadian program sulam. So this is I akan take note lah, okay, dengan jurulatih kamu nantilah. So
tak boleh lah buat macam tu. Sebab this is unfair lah. Sebab pelajar-pelajar lain, grup-grup sulam yang lain, semuanya ketua projek ke, SU ke, apa ke, semua participate dalam grup sulam. Okay? Tetapi kamu tak participate pun. Okay? Sebab benda you buat belakang tabir tu sesuatu yang tidak nampak sebenarnya. So bagaimana nak bagi markah? Okay? So saya nak terangkan sikit. Okay? Saya terangkan sekali lagi. Kumpulan daripada soalan kawan kamu tadi lah. Okay, grup sulam tersebut kumpulan projek ataupun program itu adalah daripada kumpulan sulam. Okay, katalah kamu ni daripada grup sulam daripada grup 2. Okay, so pilihlah 2. Okay, kalau kata grup sulam grup 5. Okay, you pilihlah 5. Okay, dan bilangan ahli kumpulan mestilah tengoklah grup kamu tu ada berapa orang member. So kalau kata ada 5 lah. Kalau kata 7 lah. Okay, Muhammad Haris? Ya saya. Okay, so okay macam kamu ni tak ada markah lah 20%. Okay, ada soalan lain? Puan, saya ada satu soalan. Ya. Silakan. Yang mengenai yang total aktiviti yang buat tu. Jadi dia macam mana ya kalau yang dekat kertas kerja kalau buat total slot tu 6 lah. Jadi total aktiviti tu 6. Tapi kalau time event yang betul ya macam ada tambah-tambah aktiviti macam ada buat quizzes, ada refleksi. Kalau gitu nak ambil just based on kertas kerja ke atau nak tengok yang aktiviti yang kita orang buat betul-betul punya macam mana? Okay, itu tengok kepada actual. Okay, katalah kamu punya kertas kerja sepatutnya kena ikut kertas kerja lah. Okay, tetapi kalau ada perubahan macam penambahan ataupun pengurangan, so tengok kepada actual lah. Okay, katalah dalam paperwork kamu ada 4 aktiviti kan. Okay, tiba-tiba dekat dalam hari kejadian tambah lagi 2 aktiviti. So kamu ikut actual. Okay, faham ya? Faham puan, terima kasih puan. Puan. Sama. Okay, ada lagi? Puan saya nak tanya. Untuk yang last tu, yang lampiran surat kelulusan dengan kertas kerja tu, tu combine jadi satu file ataupun attach 2 file? Combine jadi satu file. Jadi surat kelulusan dengan kertas kerja satu file lah? Ya, betul. Okey, terima kasih puan. Sama-sama. Dan mesti scan bentuk PDF. Okay, ada soalan lagi? Puan, saya nak tanya, untuk gambar screenshot tu cuma ada nombor participant tapi tarikh dan masa tak appear dekat screenshot. Macam mana ya Puan? Kenapa tak ambil masa dengan tarikh? Tak pasti masa time tangkap tu, yang tangkap tu dia tak appear benda tu, cuma ada participant je. Banyak tak print screen gambar? Tapi dalam banyak-banyak tu memang semua saya tengok cuma ada participant. Person in charge yang tangkap untuk tu. Tapi saya try check balik, mungkin ada yang lain. Okay, check balik. Kalau tak ada, yang ada participant tu je lah. Nak buat macam mana? Baik Puan, terima kasih. Sama-sama. Okay, ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Tak ada puan. Tak ada. Okay, so tak ada finalize? Saya finalize kan, ada apa-apa lagi? Tak ada Tak ada Puan. Okay. So kalau tak ada, okay, saya nak ingatkan deadline 28 Jun last pukul 5 petang. Okay, dan tolong cek balik laporan-laporan yang telah dihantar, okay, dan juga yang laporan-laporan yang sudah return pada jurulatih kamu. Tolong cek betul-betul lah, okay, apa kesilapan, mistik-mistik, okay, yang perlu kamu perbaiki. Okay, so nanti jangan submit report yang baru lah. Okay, so kamu gunakan balik form yang asal tu, edit sahaja. Okay,
So jangan guna email orang lain, lepas tu kamu submit laporan yang lain lah. Sebab nanti ada confusion lah dekat situ kan. So which one report yang saya nak kena accept. Okay? Macam tu. Okay, so tak ada apa-apa lagi So kalau tak ada, okay, kita tamatkan taklimat ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay, sekian itu saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Puan, terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih, Puan.